إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفطني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, kitab surat 99, baris nombor 4 daripada atas. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, kataku, maka apabila adalah edaran pekerjaan ubudiyah atas dua perkara, iaitu mendirikan taat dan menegahkan maksiat, dan menegahkan daripada maksiat, dan adalah demikian itu tiada sempurna daripada nafsu ini yang amaratun bisu, melainkan dengan menyukakan dan menggemarkan dan menakutkan dan menahankan dan mengharapkan dan mentakhwifkan, maka bahwasanya binatang yang liar berkendak kepada menuntut yang menarikkan dia dengan kepada yang menghalau yang menjalankan dia. Dan apabila jatuh dalam lubang, maka terkadang berkendak kepada memukul dengan cemeti daripada satu pihak, dan mensuarakan baginya dengan syair dengan satu pihak yang lain, hingga bangkit ia daripada demikian lubang itu dan keluar nafsu daripada ada ia daripadanya. Ini kita masih membicarakan aqabatul bawa'is, satu akabah yang perlu kita tempuh dalam kita nak mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bawa'is ni membangkitkan semangat untuk beribadat. Sebagai hamba Allah, kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang tak apa nak semangat. Kita nak istiqamah dalam ibadat, tak boleh kadang-kadang semangat, kadang-kadang tak semangat. Bila bersemangat kita main mengaji, bila tak semangat kita tak datang mengaji. Datang semangat berjamaah sembahyang jemaah, bila tak ada semangat kita tak datang berjamaah. Tak mahu macam tu. Kita nak orang yang beristiqamah dalam mengerjakan ibadat. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kalau boleh kita nak meninggal dunia menemui Allah ketika kita bersemangat mengerjakan ibadat dan takut dengan maksiat. Orang beristiqamah ni hebat, tuan. Bila dia nak mati, Allah hantar malaikat bawa khabar gembira kat dia. Orang yang istiqamah.
Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami Allah dan mereka beristiqamah. Istiqamah ni asal perkataan qama, berdiri, tegak berdiri dalam melaksanakan hukum Allah. Makna sentiasa beristiqamah, sentiasa buat baik, sentiasa jauh pada maksiat. Orang ni bila dia nak mati, dalam Quran Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan Allah hantar malaikat jumpa dia. Apa malaikat kata? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan berduka cita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Ini orang istiqamah. Jadi kita nak buat ibadat secara istiqamah, bukan suka buat, tak suka buat, tak buat. Lepas tu apabila orang tanya Nabi apa itu Islam, Nabi jawab antaqul rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Kamu kata Tuhan kami Allah, kemudian kamu istiqamah dalam melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Jadi nak istiqamah ni, Imam Ghazali kata kita perlu daki satu bukit. Nama bukit tu Bukit Bawa'is, Aqabatul Bawa'is, bukit yang membangkitkan kita semangat untuk mengerjakan ibadat dan menjauhi maksiat. Bukit tu namanya Aqabatul Bawa'is. Apa ada dalamnya? Dalamnya ada dua, iaitu khauf dan raja. Apa raja? Raja mengharapkan sesuatu kebaikan yang akan datang. Ini akan membangkitkan semangat kita untuk beramal, bekerja. Macam orang buat bendang, dia mengharapkan padi yang lumayan, padi dia jadi, bersungguh-sungguh dia buat bendang. Seorang pelajar yang mengharapkan keputusan-keputusan yang cemerlang, membangkitkan semangat buat mengerjakan, belajar bersungguh-sungguh. Begitu kita nak mengharapkan, makna kita kata dapat syurga Allah Ta'ala yang melimpah ruah, begitu begini, perlu kerja keras. Wa innal makarima ala hasabil makarah, sesungguhnya kemuliaan itu mengikut kadar kebencian. Kita nak kemuliaan yang hebat, memiliki cita-cita yang tinggi, perlu menghadapi benda yang kita tak suka, kita tak benci. Kan senang nak bangun malam, nak tinggal tempat tidur, pembaringan, selimut untuk mendapat jannah. Kan senang nak masuk syurga, kena berjuang, berjihad, menghadapi maki hamun orang, cercaan orang yang mencerca, ujian, rentangan cukup banyak. Lagi tinggi kemuliaan yang kita tuntut, lagi tinggi kita perlu makna menghadapi perkara yang kita benci. Wa innal lazat ala hasabil mu'nat, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya kelazatan, kesedapan itu mengikut qadar belanja. Nak makan sedap, kena keluar belanja banyak. Hang bawa RM10 pergi kedai Tong Yam, dapatlah roti bakar dengan teh tarik. Nak makan sedap, belanja kena banyak. Nak masuk syurga, pengorbanan kena sungguh-sungguh. Tapi nafsu tak suka. Nafsu bukan suka. Perkara yang nak pergi ke syurga ni nafsu tak suka. Nafsu suka benda lara, benda sia-sia, benda yang maksiat. Itu namanya mujahadatun nafs. Terpaksa kita berjihad menghadapi makna kata nafsu kita yang tak mau kepada kebajikan ni. Qala kan musannif rahimahullah ta'ala, ini masih membicarakan bab raja, harap. Harap kebaikan masa akan datang. Harapan ini akan membangkitkan kita untuk bekerja. Tapi ketika harap kebaikan tapi tak diiringi dengan kerja, itu nama angan-angan. Itu nama angan-angan. Orang mengharapkan syurga tak beramal, itu bukan cita-cita, itu angan-angan.
tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kejayaan masa depan dengan tak ikut cara, tak bekerja, sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Inna safinata la tajri alal yabas. Kita nak mengharapkan sampan berlayar, sedangkan sampan duduk atas darat. Belakang masjid ni ada sampan sebiji. Apalah sampan ni tak berlayar. Nak berlayar macam mana duduk atas darat? Kena tolak pergi ke sungai atau ke laut, baru dia boleh berlayar. Kita ni macam ni lah, nak harap kejayaan, tapi tak mahu bersungguh-sungguh. Jadi rojak ini makna cita-cita, harapan yang baik diiringi dengan gerak kerja, disusun dengan gerak kerja yang bersungguh-sungguh, baru nama rojak. Kalau tidak, tak nama rojak, nama angan-angan. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kataku. Sebelum ni ada syair. Ada syair. Berkaitan dengan syair ni, bit-bit syair ni, kataku. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata dia? Maka apabila adalah edaran pekerjaan ubudiyah atas dua perkara yang dikatakan ubudiyah, ibadat, mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah, apa bendanya, dia berkisar, beredar dua benda aja, dua perkara. Ubudiyah ni beredar dalam dua perkara, bukan banyak, dua aja. Apa duanya itu? Kata musannif rahimahullah ta'ala, iaitu pertamanya mendirikan ibadat. Ubudiyah ni mendirikan ibadat. Apa yang Tuhan suruh kita buat. Ma'atakumur rasulu fakhzuhu. Apa dibawa datang oleh Rasul, ambil. Ma'atakumur rasulu fakhzuhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apa dia larang, kamu tinggal. Itulah ibadat. Apa Nabi suruh, kita buat. Apa Nabi larang, kita tinggal. Jadi edaran agama ubudiyah ibadat kita ni dua perkara. Yang pertama, menjunjung titah perintah Allah, dinamakan taat. Apa itu taat? Buat yang wajib, buat yang sunat. Dua aja, wajib dan sunat. Pusinglah lagu mana pun, wajib sunat, wajib sunat. Dua tu aja. Itu dinamakan taat. Kalau tak masuk, tuan-tuan sekalian, kerja buat kita kepada wajib atau sunat, itu bukan taat namanya, bukan nama ubudiyah. Makan kita kalau jatuh wajib atau sunat, ubudiyah. Makan kita kalau tak jatuh wajib sunat, jatuh haram atau makruh, itu tak jadi ibadat. Dan makan benda-benda makruh, berbau busuk, tak jadi ibadat. Pasal makruh. Kita makan ikut sunnah Nabi, itu jadi ibadat. Makan pun jadi ibadat. Hatta masuk jamban sekalipun. Masuk kaki kiri dalam jamban, wajib ke sunat? Haram atau makruh? Sunat. Sunat jadi ibadat. Masuk jamban pun jadi ibadat. Begitu juga tidur, makan, minum, pakai, patut. Tak ada satu urusan hidupan ni tuan-tuan yang makna luar daripada sama ada wajib atau sunat, haram atau makruh ataupun harus. Syarat taklifi. Macam mana kita buat, berkisar di situlah tuan-tuan. Menguap. Ada hukum menguap. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Menguap pun ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dia. Tambahlah ibadat khususiyah, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran.
kan? Oh ya, itu ibadat khusus ya. Yang saya sebut tadi ni ibadat juga, tapi ibadat yang masa ammah, makan, minum, pakai, patut dan sebagainya. Ikut junjung perintah Allah jadi ibadat. Ibadat yang masa ammah. Sembahyang ni ibadat yang masa khusus ya. Ibadat juga. Itu dia. Jadi edaran ibadat itu yang pertamanya mendirikan taat. Yang kedua, dan menegahkan daripada maksiat. Menegahkan diri kita ni daripada melakukan maksiat, itu juga ibadat. Menegah diri pada minum arak, ibadat. Menegah diri daripada melakukan zina, itu juga ibadat. Menegah diri daripada berbohong, berdusta, fitnah, itu juga ibadat. Ibadat dalam bercakap, ibadat dalam makan minum, kan, arak tadi ni. Ibadat dalam apa pergaulan laki-laki perempuan, dia ada ibadat dia. Jadi ibadat ni kesimpulan ada dua. Yang pertama mendirikan ketaatan kepada Allah. Yang kedua iaitu meninggalkan apa dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadilah ibadat. Itu dia. Ya, meninggalkan daripada maksiat. Apa itu maksiat? Derhaka. Maksiat ni, orang yang buat maksiat panggil asi, orang yang derhaka kepada Allah. Buat yang haram, itu orang yang derhaka. Buat mungkar, orang yang derhaka kepada Allah. Tinggalkan amalan-amalan yang menjatuhkan kita asi, menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menderhaka kat sultan pun hukum gantung tu. Tu yang apa nama di mana tu ni? Kat Lenggung tu. Dituduh derhaka agung. Gantung tu, ya main. Ini derhaka kepada Allah Ta'ala yang mencipta kita. Derhaka pada Tuhan. Alat. Orang tu habaq dosa. Itu dosa aja. Mana boleh aja-aja. Orang buat dosa tu asi. Orang yang derhaka kepada Allah. Derhaka mak bapak pun dosa besar. Derhaka kepada sultan pun dah. Ini derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja sekalian raja. Kalau Tuhan tak ampun dosa kita, Allah hantar kita masuk neraka. Summa yamutu fiha wala yahya. Masuk neraka ni, kemudian mereka masuk neraka tu, summa yamutu fiha. Mereka tak mati. Wala yahya, mereka tak hidup. Hidup pun tak, mati pun tak. Nak kata mati, hidup. Nak kata hidup, mati. Macam mana kita pun tak dapat bayang azab dan sengsara orang yang buat maksiat ni. Jadi kita, umur kita panjang lagi ni, Tuhan bagi tempoh, bagi peluang. Taubatlah, tunggu apa lagi? Jangan tuan-tuan sekalian tunggu makna kata waktu-waktu akhir. Bila kita berada di zon merah, tuan-tuan, tak guna dah. Tahu zon merah? Tahap 5. Kalau COVID, tahap 5. Kanser, tahap 5. Nyawa dah sampai rara-rara, kita dah duduk zon merah. Jangan. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas salihin. Bila nyawa kita tuan-tuan dekat-dekat nak habis ni, lagi seminit dua nak Allah nak matikan kita, Allah cerita dalam Quran, orang yang nak mati ni akan berkata, fayaqulu, mereka akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau panjangkan sikit saja umur aku, ila ajalin qarib, waktu yang sikit bagi aku, bagi 2-3 saat pun jadilah. Kalau Tuhan panjangkan aku umur, bagi aku sikit saja, walau 2-3 saat. Kita nak buat apa?
fa asaddaqu, aku nak bersedekah, aku nak infak, aku nak berwakaf. Lewat dah tuan, masa tu dah lewat dah. Wa aku minas solihin, aku nak jadi orang soleh, aku nak main mengaji, aku nak berjemaah tak mau tinggal, aku nak tutup aurat. Kita dah terlewat dah tuan-tuan, kita dah terlewat. Sebab tuan, orang nak mati ni Tuhan tunjuk dah. Nampak Tuhan buka pintu langit. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami buka pintu langit dan penglihatan mereka amat tajam. Nampak dah tuan-tuan tempat yang kita nak tuju. Hasil amalan kita di dunia ni Tuhan balas. Baik Allah tunjuk baik, jahat Allah tunjuk jahat. Siapa buat baik, Allah tunjuk baik. Syurga yang mengalir, bawahnya tu anak-anak sungai, lambaian bidadari, kicauan burung, dia nampak dah. Lepas tu tuan-tuan, orang soleh ni, dia mati, kalau tuan-tuan ziarah dia, tuan-tuan tengok muka dia, senyum ya. Sebab Tuhan kata, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami kasyaf, kami buka segala tabir yang menutup pandangan mereka selama ni. Lama ni tengok atas, nampak langit, nampak awan, tak nampak apa di sebalik langit. Tapi bila kita nak mati tuan-tuan, kami kasyaf, kami buka segala tabir. Anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Penglihatan mereka amat tajam, nampak. Bahkan kata ulama, dia dah tercium bauan syurga. Dia rasa wanginya, tu tersenyum. Tengah tersenyum tu, malaikat cabut nyawa dia. Kebanyakan orang soleh, tuan-tuan tengoklah begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini benda yang kita akan jumpa, kita akan ketemui. Tak boleh lari punya. Jadi peluang Allah bagi kita umur lagi tuan-tuan. Kadang Tuhan bagi kita sakit, macam supaya kita sedar dan insaf. Ini kasih sayang Tuhan bagi kita, supaya kita bertaubat, kembali pada jalan yang betul. Jangan kita menyesal nanti. Jadi oleh itu kata Imam Ghazali, itulah yang dinamakan ubudiyah. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kita tinggal maksiat ni pun kita dapat pahala. Kita buat taat pun kita dapat pahala. Pertama, pahala mengerjakan taat. Kedua, pahala meninggalkan maksiat. Kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tidak derhaka pada ibu dan bapa, kita tak mencuri, kita tak berbohong, kita tak berfitnah orang. Itu pun ubudiyah. Kata Imam Ghazali. Jadi katanya lagi, mengerjakan taat, menegahkan daripada maksiat. Dan yang demikian itu tiada sempurna, dia kata, daripada nafsu ini. Sama ada kita nak buat taat atau kita nak meninggalkan maksiat, tak sempurna daripada gangguan-gangguan nafsu. Nafsu akan ganggu. Kita nak buat baik, buat taat, buat ibadat, nafsu akan kacau. Kita nak meninggalkan maksiat pun begitu, nafsu akan kacau. Orang yang tengah buat maksiat, dia sedar nak tinggal maksiat, nafsu akan kacau, ganggu dia. Sebab ni tak selari dengan kendak-kendak nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Siapa kata? Nabi Yusuf kata tuan-tuan. Nabi, Rasul Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Dalam fitnah tuan-tuan sekalian, insiden dia dengan Zulaikha. Zulaikha tak dah tertahan nafsu dia terhadap Yusuf. Yusuf ni anak angkat dia, dia bela pada kecil, duduk di rumah dia.
Bila Yusuf ni makin membesar, Zulaikha dah tak dapat nak tahan nafsu dia. Dia panggil Yusuf datang ke bilik dia. Yusuf masuk, dia tutup pintu. Dia mengajak Nabi Yusuf melakukan zina. Nabi Yusuf takut kepada Allah Ta'ala, lari. Bila Yusuf lari, dia tarik jubah Yusuf. Yusuf buka pintu, tiba-tiba depan pintu ada suami Zulaikha, wazir negeri Mesir. Zulaikha, tuan-tuan, kata Yusuf nak perkosa dia. Dengan takdir Allah Ta'ala, seorang baby masih menyusu, boleh bercakap. Cerita ni tuan cerita dalam surah Yusuf. Kalau makna kata jubah Yusuf koyak di depan, Yusuf salah. Kalau jubah Yusuf koyak di belakang, Zulaikha yang salah. Tengok cek tengok, memanglah koyak di belakang, Zulaikha yang salah, Zulaikha yang tarik. Akhirnya tuan-tuan sekalian, nak tutup kes ni, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bila terlepas daripada fitnah zina ni, apa kata Nabi Yusuf? Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu memang nak heret kita ke arah kejahatan, kecuali mereka yang dikasihi oleh Allah. Illa man rahima rabbi. Biasa manusia tuan-tuan terheret dengan sebab nafsu ke arah lembah maksiat, lembah kejahatan. Illa man rahima rabbi, melainkan orang yang Tuhan sayang, yang terselamat daripada fitnah nafsu. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Yusuf menerima aku. Kalau Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan tak tolong aku pun terjebak dalam lembah maksiat. Kita bukan Nabi. Kita pun kalau Tuhan tak tolong habis tuan-tuan bab nafsu ni. Sebab nafsu ni tuan-tuan, bukan dia kerja seorang-seorang dia. Dia ada pembantu dia, tentera dia. Tentera dia setan. Nafsu duduk dalam diri kita, setan duduk luar diri. Macam kita tuan-tuan, kita makan sate, pergi tengok orang bakar sate. Nafsu tu ibarat bara, setan ibarat kipas. Pasal apa? Bila kipas dia menjalar, wow, sebab ada bara. Kalau tak ada bara, hang kipas pi macam mana pun takkan nak berjalan, betul tak? Nafsu ni bara dia punya bara dia yang ada dalam diri kita. Setan main kipas. Macam sate lah, tukang kipas ada, kan? Tukang cucu ada, tukang makan pun ada. Macam-macam tukang tu ada, tuan. Betul tak? Jadi jangan buat main-main. Sebab itu para ulama tuan-tuan, terutama kitab Minhajul Abidin ni, tekan sungguh-sungguh, didik kita, ajak kita macam mana nak berdepan dengan fitnah nafsu ni. Tuan-tuan buatlah apa-apa. Tanam azam, ini aku malam ni nak bangkit tahajud. Try lah bangkit. Bila bangkit ya, nak bangkit ya, alah, awal lagi. Nak kalut pergi mana? Pukul 6 pagi pada lagi tahajud. Jangan tuan-tuan, jangan mimpi. Apa benda kebaikan yang tuan-tuan buat, tidak ada halangan rentangan. Halangan rentangan yang paling besar daripada hawa nafsu. Kena mujahadatun nafs, kena lawan. Itu cerita lama dah, lepas dah. Aqabatul Awaik dulu nu dah lepas dah, dekat 10 tahun lepas dah cerita dia. Panjang cerita dia bab nafsu ni. Kita bukan nak buang nafsu, kita nak tundukkan nafsu supaya nafsu ikut kita. Jangan kita ikut nafsu. Nafsu ikut kita, bukan kita ikut dia. Nafsu macam kenderaan. Tuan-tuan bawa kereta, kereta ikut tuan-tuan ke tuan-tuan ikut kereta?
Ha. Kereta ikut tuan-tuan. Tuan-tuan nak berhenti, kereta kena berhenti. Tuan-tuan nak kona kanan, dia kena kona kanan. Tuan-tuan nak kona kiri, dia kena kona kiri. Nafsu buat macam tu. Kita tawan nafsu supaya ikut kita. Jangan kita ikut dia. Itu kata ulama. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Yang demikian itu, dia kata tiada sempurna daripada nafsu. Ibadat ni kita tak boleh buat. Tak sempurna kita buat. Mereka ada gangguan-gangguan nafsu. Yang amarah, inna nafsa la ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang nak heret kita ke arah kejahatan. Ada juga nafsu yang baik, kita didik dia jadi baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu mutmainnah, nafsu yang dah tenang. Kita didik dia, kita basuh dia, cuci dia. Nafsu kita tenang dengan Tuhan. Nak buat ibadat jadi tenang, nak bangkit malam mudah, tenang jiwa. Datang masjid jiwa tenang. Orang beriman ibarat ikan masuk dalam air. Orang munafik ibarat burung masuk dalam sangkar. Ulama-ulama ibaratkan kita jiwa yang tenang ni, nafsu mutmainnah ni ibarat ikan masuk dalam air, tenang aja. Itu ibarat orang nafsu mutmainnah duduk dalam masjid, jiwanya tenang. Sebab duduk dalam rumah Allah, jadi tetamu Allah. Tapi orang munafik masuk masjid macam burung masuk sangkar, kelepiak nak keluar, gelisah jiwa duduk dalam masjid. Kita bukan kata orang tu munafik. Jadi disifatkan oleh ulama, orang yang berjiwa munafik, tak tenteram duduk dalam masjid. Duduk depan TV tengok gusti, tenteram. Jadi macam tu. Tidak. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, nafsu amarah bisu ini, dia kata, ya, melainkan dengan menyukakan dan menggemarkan. Nafsu ni kena bagi dia gemar. Macam budak-budak, nafsu ibarat kanak-kanak kecil. Budak-budak kecil tentu, anak kita semua ada anak. Tengok panggil budak-budak, nak bagi dia mengaji rajin, nak buat macam mana? Kalau habis Iqra' 6 ni, abah beli basikal, dia kena umpan macam tu. Kena umpan benda yang menyukakan dia. Abah pergi kedai sekali lagi, jangan lupa beli KitKat. Abah belilah KitKat, tapi mat kenalah rajin mengaji. Kalau mat rajin mengaji, abah beli 2 KitKat. Dia jadi macam tu budak-budak. Budak-budak lah, orang tua tak payah lah begitu. Kita nak suruh anak kita pergi kedai, mat, awak bah tu tetamu main rumah, gula habis, belilah gula 1 kilo mat, abah bagi RM1. Dia kena macam tu, pasal dia kanak-kanak. Tapi kalau anak kita keluar universiti, tengah dia buat PhD, tengah mengaji pondok, matan tu hafal, matan ni hafal, dah hafal Quran, mat, awak abah hampir kedai saya beli gula 1 kilo, pak bagi RM1. Ni pak aku awak buat beat dah tau. Nafsu ni perangai macam budak-budak. Sebab tu tuan-tuan tengok budak-budak, kita bawa anak-anak kita pergi kedai, kita kalau boleh nak belilah roti yang kenyang, gardenia ke kan,
biskut ke. Dia tak mau. Dia tak apa. Saya perhati mana tak. Nak beli yang dalam kotak tu. Mahal tuan, sampai RM1.50. Oh, sonok dapat kotak tu. Balik bukan ada apa pun. Buka-buka kotak tu, cekelat sebiji. Lepas tu ada plastik kecil-kecil apa benda pun tak tahu. Budak-budak macam tu. Nak cekedis. Bukan ada zat makanan macam tu. Tapi itulah panggil budak-budak. Nafsu macam tu. Bukan dia mau baca Quran, tak mau. Mayang tak mau, mengaji tak mau. Benda sia-sia dia mau. Memang kosong. Jalan tak ada faedah. Itu dia mau. Jadi kita tak boleh ikut nafsu. Kita kena didik dia. Sehingga nafsu ni tenang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terpaksa mau tak mau, kita menyukakan dia dan menggemarkan dia dengan salah satu benda. Bagi dia gemak, dia seronok. Kita ni golongan mubtadi. Kita ni kira budak-budak lah, kanak-kanak, baru nak belajar, baru nak mengaji ilmu tasawuf, baru nak beramal. Kita baru kanak-kanak. Maka kita terpaksa menyukakan hati kita. Maka Allah Al-Quran, bacalah ayat-ayat yang menyukakan kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nakkah kamu aku tawarkan satu perniagaan yang melepaskan kamu berazab Allah yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta benda kamu, jiwa raga kamu. Apa Tuhan nak bagi? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku ampun dosa kamu. Aku masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Kenapa Tuhan sebut tajri min tahtihal anhar? Sebab Allah tahu perangai manusia, dia cukup suka pergi berkelah, duduk seronok-seronok tepi sungai yang mengalir airnya itu di bawah, di apa sungai itu mengalir airnya. Di syurga besok aku bagi satu jannatun tajri min tahtihal anhar. Tawaran-tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengembirakan. Oh tahu, kita tahu, Allah tahu kita ni kalau meniaga nak untung. Meniaga dengan aku lagi untung. Masalul ladzi la yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah misalkan orang yang makna kata bersedekah di jalan Allah Ta'ala ini ibarat orang tanam satu buah sebiji benih, akan tumbuh 7 cabang. Satu cabang ada 100 biji, 7 cabang 700 biji. Hampa bulan tabung masjid ni, tabung Ustaz Sanusi, tabung saya RM1, Allah bagi RM700. Pasal apa? Allah tahu manusia kalau berniaga nak untung. Aku bagi 700 kali ganda. Berniaga apa 700 kali ganda? Kita beli barang RM1, kita jual RM1.20, untung 20 sen. Beli barang 100, jual 120, untung RM20. Mana ada meniaga model RM1, untung lebih 700. Meniaga apa? Ini Allah tawar. Kerana Allah tahu jiwa kita meniaga nak untung. Menggembirakan, bagi gembira, pujuk nafsu kita tu dengan makna kelebihan-kelebihan yang Tuhan sebut tadi ni. Ini namanya roja. Menggemarkan. Memang Nabi tuan-tuan datang berdakwah mubasyiran wa nazira. Satu sudut dia ibsyar, satu sudut dia izar. Ibsyar ni menggembirakan, izar menakutkan. Ada raja, ada khauf. Gitu. Menyukakan, menggemarkan dan menakutkan dan menahankan. Bagi takut,
supaya tertegah kita daripada maksiat. Zuqu azabul hariq, rasalah azab aku yang pedih, kata Allah. Allazina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Orang buat fitnah pada orang beriman, laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tak bertaubat, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagi mereka azab Allah yang pedih dan azab Allah yang cukup dahsyat. Itu dalam bentuk khauf, ancaman, supaya menakutkan kita. Kita budak-budak bagi takut, kan? Bagi takut. Siapa tak dapat, rotan 3 kali. Pulunlah belajar. Ya. Mengharapkan, ada menahankan dan mengharapkan, dan mentakhwifkan. Takhwif ni menakutkan. Jadi ada ayat-ayat yang mengharapkan. Banyak ayat Quran mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala. Ada ayat-ayat mentakhwifkan, menakutkan kita. Bila kita nak buat, kita terasa takut. Azab Allah Ta'ala yang cukup dahsyat. Dahsyat tuan-tuan, azab Allah. Jangan main-main. Tak tertanggung dik kita tuan-tuan, tak tertanggung. Nikmat Allah memang hebat, tapi dalam masa yang sama azab Allah pun cukup hebat. Janganlah kata api neraka, api rokok, cucuk mata pun tak tahan tuan-tuan. Tak tahan kita. Azab dunia ni pun tak tahan kita. Kita kena tangkap polis. Polis nak korek maklumat daripada kita. Dia tahu kita ada maklumat tu, kita nak sorok. Tu macam kes dia pukul kadet tentera tu kan, sampai mati tu. Han nak lari mana? Dia kutip seorang, dia pukul terajang, pecah rasa. Saya tahulah, saya biasa kena asal siasat. 5 tahun duduk dengan polis ISA tu kan, saya tahulah, hampa tak tahu sorok lah. Tuan-tuan sekalian, abang bagi dengan manusia pun kita tak boleh sembunyikan, tambah depan Allah Ta'ala nak sorok apa? Tak mampu kita tuan-tuan. Imam Ghazali kata penumbuk, penerajang, polis, askar pun kita tak tahan. Macam mana sepak terajang malaikat muka naki, malaikat Zabaniyah, gigit semut gatai pun kita tak tahan tuan-tuan. Macam mana gigit ulak berbisa, kalau jengking, semua yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di api neraka jahanam dia, macam mana? Panas matahari dunia pun kita tak tahan tuan-tuan. Macam mana panas api neraka kita nak duduk? Saya cakap lah. Jadi orang yang betul-betul menghayati, beriman dengan ini semua tuan-tuan, dia tak sanggup nak buat maksiat. Sama ada terang-terang ataupun sembunyi, dia tak sanggup, memang takut sungguh. Azab Allah cukup dahsyat tuan-tuan. Ya. Maka khauf ini, takut inilah yang menjauhkan kita daripada maksiat. Maka harap inilah yang membawakan kita tuan-tuan sekalian mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahawasanya binatang, tadi contoh bagi nafsu. Ni contoh nafsu ni macam budak-budak. Ni nak contoh pula nafsu ni macam binatang. Nafsu tu ibarat dia buat contoh binatang. Binatang yang liar. Macam mana kita nak jinakkan binatang liar tadi ni? Itu dia. Berkendak kepada yang menuntut, yang menariknya, menarikkan. Binatang liar ni kena buat tali. Lembu kena buat tali, pegang, tarik. Tali tu cucuk hidung dia, cucuk hidung, heret. Nak suruh dia balik, dia tak balik. Kalau binatang tu liang, hang nak balik, baliklah. Dia tak balik lah tuan-tuan.
Kita kena buh tali kat hidung dia, kita kena tarik dia balik ke rumah. Kena paksa dia. Nafsu macam tu, kena paksa dia. Tak paksa tak boleh. Sebab dia suka kepada benda sia-sia, benda-benda yang jahat-jahat ni. Benda yang ibadat dia tak mahu nafsu. Kena paksa dia. Macam binatang, kita buh tali, kita tunda dia. Dia menarikkan dia. Dan kepada yang menghalau, yang menjalankan dia, kena halau. Ho, kena aku tu. Ilmu, nak balik-balik lah. Ada. Tapi ada orang habaq kat saya, betul tak tahu, tak try lagi. Saya belah lembu. Ustaz, nak bagi lembu balik sendiri senang tak? Macam mana? Ambil 2 ketum. Ambil 2 ketum, buah dalam kok ayak tu, bagi dia minum. Dia pergi jauh mana pun dia balik sendiri. Tak cubalah lagi yang tu. Yang kita buat duk halau lah. Boleh. Ada bahasa dia apa? Tempat saya di sekolah saya tu, yang jaga lembu tu ada Bengali pada seorang. Bengali Islam lah. Cina pada seorang. Cina Islam. Mereka biasa jaga lembu. Ada bahasa-bahasa mereka yang lembu faham. Balik kena jerekah, kena halau, kena besit, baru dia balik. Nafsu macam tu lah, ibarat binatang. Kena paksa, pukul dia, jerekah dia, halau dia. Dia kena jadi macam tu. Ya. Dan kepada yang menghalau, yang menjalankan dia, apabila jatuh di dalam lubang, maka terkadang berkendak kepada memukul dengan cemeti. Macam dia jatuh dalam lubang, nak abang kat lembu tu, "Hoi, hang suka mangkit-mangkit lah." Tak ada lah. Kena tibai bagi dia sakit, baru dia lompat. Dia lompat daripada lubang. Dia tak boleh sendiri, dia kena dipaksa-paksa. Kita golongan mubtadi ni macam ni lah, kena paksa nafsu kita. Tak paksa tak jadi, tuan-tuan. Takkan kita sampai tua nak mati dah ni, sembahyang tahajud tak bangkit lagi. Bila? Bangunlah sembahyang tahajud, tuan-tuan, tengah malam, menerangkan kubur kita, mencerahkan besok laluan siratal mustaqim, menenangkan jiwa, memudahkan ilmu masuk. Kalau kita jadi pendakwah, orang yang rajin bangkit tahajud, dakwahnya berkesan, menyentuh hati sanubari. Betul tuan. Kalau anak kita tak mau dengar cakap, isteri kita tak mau dengar cakap, tuan-tuan bangkit tahajud. Rajin-rajin bangkit, insya-Allah tuan-tuan. Cakap kita yang keluar pada hati ni jatuh dalam hati isteri kita, anak kita, tuan. InsyaAllah. Itu tuan. Bila kita rapat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bila kita dekat dengan Tuhan, tuan, habis manusia semua tunduk kat kita, tuan. Percayalah. Bangunlah tuan-tuan. Teman kita besok dalam kubur, orang yang rajin bangkit tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian daripada malam tu bangkitlah sebagai sembahyang sunat. Allah bangga dengan hamba-Nya yang bangun tahajud. Tengok wahai malaikatku, hambaku, sanggup tinggal pembaringan dia, tinggal kelimut dia, tinggal bantai dia, tinggal tempat tidurnya, kerana aku, kata Allah. Allah bangga lah. Allah puji kita depan malaikat. Masya Allah, hebatnya tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi kita kekuatan untuk bangun di tengah malam. InsyaAllah. Yanzilullah azza wa jalla kulla laylatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir fayakhulu ma yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu
Wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ini sehingga 1/3 akhir malam. Maksud Tuhan turun tu, kata ulama, terbuka luas pintu rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman, man yad'uni fastajib lahu. Siapa nak berdoa, berdoalah, aku nak mustajabkan doa mereka itu. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa nak minta, aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku ampun dosa dia. Bangunlah tuan-tuan. Dosa kita banyak. Banyak sangat dosa kita ni. Macam mana nak menghadap Tuhan, ya Allah? Minta keampunan daripada Allah. Minta ampun ibu dan bapa kita lah tuan-tuan, yang bela kita pada kecil. Mereka sekarang ni tuan-tuan duduk dalam kubur, ibarat orang yang lemah di tengah lautan, mengharapkan bantuan kita ni, anak-anak di darat ni. Di antara tuan-tuan sekalian yang tak ditolak oleh Allah, wa waladun salihun yad'u lah. Anak-anak yang soleh yang berdoa pada kedua ibu bapa dia, mohon ampun ibu bapa kita. Tuan-tuan, tu dia. Ambil kesempatan ini. Sekarang kita doa untuk mak bapak kita. Kita mati besok, anak kita pula doa untuk kita, tuan-tuan. Betul, insya-Allah. Tumpang kita masih ada umur ni. Yang menghalang nafsu. Nafsu ni kena pukul dia. Kena paksa dia. Macam kerbau lembu tadi, kepada pukul dengan cemeti. Daripada dia kata pukul daripada cepat dengan menggunakan cemeti, ya. Daripada satu pihak. Dan dia kata mensuakan baginya, dia kata syair pada satu pihak yang lain. Satu pihak kita pukul dia, bagi dia takut, naik cepat. Satu pihak kita suar syair, suar gandum. Saya bela lembu, saya tanam nepia, suar dedak. Kambing-kambing tak mau balik, kita ambil bubuh lama apa dalam tempurung ke apa, kalau dedak tu tunjuk kat dia, dia akan balik. Dia macam dia umpan, orang panggil umpan. Satu pihak kita pukul dia, satu pihak kita bagi dia, tunjuk dekat dia syair, tunjuk dekat dia dedak. Kita pun begitulah. Satu sudut takutkan nafsu, satu sudut kita ingat balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua-dua ni kalau kita jalankan tuan-tuan, insya-Allah membangkitkan semangat kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi, kata Tok Syekh, ya, hingga bangkit ia daripada demikian lubang itu, dan keluar nafsu daripadanya, daripada ia padanya. Begitulah ibarat contoh. Nafsu ibarat binatang yang jatuh dalam lubang, nak bagi dia bangkit, satu pihak pukul, bagi dia sakit, dia naik cepat. Satu pihak yang lain kita umpan dia dengan syair ataupun dengan dedak, dengan makanan. Dia tengok makanan, dia pun lompat. Gitu. Nafsu kita begitulah. Satu sudut takutkan dia, satu sudut harapkan dia balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya, sambung akan datang lah, insya-Allah. Nanti dia nak buat pula contoh kanak-kanak, ya. Dan bahawasanya kanak-kanak yang malas
tiada hendak pergi ke tempat mengaji. Dia buat contoh lagi, akan datang nafsu ibarat kanak-kanak malas, nak bagi dia mengaji macam mana. Satu sudut kita umpan dia, mengaji rajin sikit kan. Habis juzuk amma ni, abah beli gerek, beli basikal. Contoh. Kalau anak kecil lagi duk mengaji Iqra' tu, budak pasti, kalau Iqra' 6, abah beli pesto. Pesto. Umpan dah. InsyaAllah mudah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bi salihati amalana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.